Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan sekali lagi kita bertemu dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Pertemuan kali ini adalah untuk meneruskan lagi pembelajaran bahasa Melayu. Kali ini kita akan meneliti pula buku teks pada muka surat 36 dan buku aktiviti muka surat 42. Cikgu mengharapkan anak-anak sudah pun bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu nyatakan tadi. Kedua-duanya buku jilid 2. Anak-anak sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat melengkapkan pantun. Apabila menyebut tentang pantun, telah pun kita pelajari dahulu apa yang dikatakan pantun. Sedikit sebanyak telah cikgu jelaskan dalam tajuk-tajuk yang terdahulu. Namun begitu, apa kata kalau kita ulang sedikit dengan melihat info bahasa yang tercatat pada bahagian bawah buku teks muka surat 36. Info bahasa. Rima ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Ada jelaskan rima. Kita lihat contoh pantun yang diberikan, pantun yang paling atas sekali. Letak di para buah delima, daun ketupat di sisi saudari. Taman negara diberikan nama, jadikan tempat indah lestari. Rima adalah bunyi akhir. Kalau baris yang pertama ada perkataan delima, ma adalah bunyi akhir. Baris yang kedua, saudari, ri adalah bunyi akhir ataupun rima akhir. Baris ketiga, nama, ma. Dan baris keempat, lestari, ri. Jadi jelas kita nampak bahawa rima akhir baris pertama, ma, sama dengan rima akhir baris yang ketiga, juga ma. Begitu juga rima akhir baris kedua, ri, sama dengan rima akhir baris keempat, ri. Jelas mudah, ini ulang kaji sahaja. Dan apalagi kata-kata dalam info bahasa. Jeda. Jeda ialah hentian di tengah baris pantun. Dalam rangkap pantun kedua di atas, sebentar nanti kita lihat ya. Jeda ditandai oleh lambang sempang ataupun slash. Kita lihat pantun yang kedua. Hilang kejora menjelang pagi, nampak titisan belumlah cair. Taman negara tanahnya tinggi, jadi kawasan tadahan air. Ada tanda stroke di situ ataupun tanda slash di situ untuk menggambarkan jeda. Jeda seperti mana yang dikatakan tadi adalah berhenti seketika. Sebab tu bila kita baca berhenti seketika. Cik ulang balik ya. Hilang kejora menjelang pagi, nampak titisan belumlah cair. Maknanya di sini pantun tak boleh baca terus. Hilang kejora menjelang pagi, nampak titisan belumlah cair. Tak kena dengan intonasinya. Perlu ada jeda. Pada rangkap kedua ini juga ditunjukkan rima perkataan kedua dalam baris yang pertama, iaitu kejora, sama bunyinya dengan perkataan kedua dalam baris yang ketiga, iaitu negara. Dan rima akhir perkataan kedua dalam baris kedua, iaitu titisan, sama dengan rima perkataan kedua baris yang keempat, iaitu kawasan. Ini adalah ciri-ciri pantun yang cukup cantik. Bukan sahaja rima akhirnya A-B, tetapi rima perkataan kedua juga sama, A-B. Itu cikgu sebut dah. Cikgu dah ajar dah macam mana kita nak mengira A-B tu dalam pelajaran yang lalu. Boleh ya? Kalau tak ingat, ulang balik video cikgu yang lama tentang pantun. Baik. Dah selesai kita membaca info bahasa, sekarang kita lihat keseluruhan pantun. Taman negara kita. Yang kedua pun sama juga, baris pertama dan kedua adalah pembayang maksud.
baris yang ketiga dan keempat adalah maksud. Kita terus ke pantun yang ketiga. Diberikan maksud sahaja tetapi tidak diberikan pembayang. Bagaimana kita nak mencari pembayang yang tepat? Pertama sekali kita lihat dahulu rima akhir baris yang ketiga. Apa perkataannya? Ya, betul. Dilindungi. Ni bunyinya. Dan rima akhir baris yang keempat adalah selamanya. Nya. Jadi, senangnya kita cari saja mana-mana pembayang yang akhirnya ada ni dan juga nya. Cuba kita lihat pembayang yang diberikan. Ada tak ni dengan nya? Ya, ada. Itulah jawapannya. Jadi kita baca sama-sama untuk melengkapkan pantun ini. Pokok bidara di tepi perigi, pohon mempelam lebat buahnya. Taman negara perlu dilindungi, kitaran alam kekal selamanya. Selesai. Yang keempat. Yang keempat, diberikan pembayang. Maksudnya tiada. Kena cari pula. Bagaimana nak mencari? Lihat sahaja rima akhir baris yang pertama. Bunyinya kok. Daripada perkataan berkokok. Rima akhir baris yang kedua, ri. Dari perkataan nuri. Kita cari di atas. Apakah jawapannya? Ya, ada tu. Kok dan ri. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama pendahuluannya dan kemudian kita sambung jawapannya dengan maksud. Di pohon ara ayam berkokok, di atas tanah turun sinuri. Taman negara banyak pokok, hakisan tanah dapat dihindari. Dah selesai. Cikgu harapkan kamu dapat melengkapkan pantun ini dengan baik dan dapat membaca juga pantun dengan intonasi yang betul. Baik, sekarang kita beralih kepada buku aktiviti pada muka surat 42. Jom. Pada muka surat 42, arahannya, cipta pantun 4 kerat berpandukan maksud pantun yang diberi. Pada muka surat ini diberikan pembayang pantun yang bertulisan biasa dan maksud pantun dalam tulisan yang digelapkan. Namun begitu, kedua-duanya ini tidak tersusun dengan betul. Kita perlu menyusunnya mengikut maksud pantun yang diberi. Jadi bagaimana cara nak menjawabnya? Kita lihat dahulu maksud pantun yang pertama. Janganlah kita melupakan hari bumi yang disambut bersama-sama pada bulan April. Mestilah dalam pembayangnya ada disebutkan bulan April, ada disebutkan serba sedikit tentang sambutan hari bumi. Cuba kita lihat di bahagian maksud yang digelapkan. Tu dah ada tu. Bulan sambutan hari bumi, April tiba, semua gembira. Bagaimana kita nak menentukan yang mana atas, yang mana bawah? Yang mana maksud untuk baris yang ketiga, yang mana maksud untuk baris yang keempat? Senang sahaja. Kamu lihat tanda baca yang terletak di bahagian belakang sekali. Apabila diletakkan tanda noktah, itu adalah baris yang keempat sebab sudah berakhir, sudah habis. Tapi kalau diletakkan tanda koma, maknanya itu maksud untuk baris yang ketiga. Ya. Jadi kita lihat, bulan sambutan hari bumi berakhir dengan noktah. April tiba, semua gembira berakhir dengan koma. Yang mana dulu? April tiba, semua gembira. Kamu tulislah di baris yang ketiga. Okey, tulis seperti mana cikgu tunjuk contoh ni. Nanti cikgu nak kamu buat sendiri. Kamu tulis dahulu baris yang ketiga. Dah selesai, kita tulis pula baris yang keempat. Tulislah baris yang pertama dan baris yang kedua. Dan kita baca dengan lengkap. Jangan lupa hentian jeda di tengah-tengahnya. Ikan dituba di hujung muara, dalam hutan simpan jerami.
April tiba, semua gembira. Bulan sambutan Hari Bumi. Nah, selesai pun rangkap yang pertama. Sekarang kita pergi rangkap yang kedua. Maksud pantunnya, pada Hari Bumi, kita tidak membuang sampah sarap untuk melestarikan alam sekitar. Jadi, mesti dalam maksudnya diceritakan serba sedikit, jangan buang sampah. Ya, lestarikan alam sekitar. Cuba kita lihat sama-sama. Ada atau tidak yang sebut buangan sampah dan sebagainya? Ya, ada. Mana satu? Baris yang ketiga yang berakhir dengan tanda koma. Dan yang terakhir sekali berakhir dengan tanda noktah. Boleh? Boleh. Kita teruskan. Yang ketiga. Maksud pantunnya, kita boleh melakukan pelbagai aktiviti bersama-sama pada Hari Bumi. Jadi, mestilah dalam maksudnya ada perkataan aktiviti. Cuba kita cari. Ya, ada. Ada, ya, ada. Dan mana satu baris yang ketiga yang berakhir dengan koma? Baris yang keempat yang ada titik. Dan pembayangnya ada di sebelah. Terus salin dengan lengkap. Dan susunan yang betul. Baik. Dan terakhir, maksud pantunnya, semasa menyambut Hari Bumi, kita perlu menjimatkan penggunaan elektrik untuk memelihara alam sekitar. Mesti ada menyebut perkataan jimat elektrik. Dan kita cari, ada atau tidak? Ada. Ada perkataan elektrik dalam maksud. Baris yang ketiga berakhir dengan koma. Baris yang keempat berakhir dengan noktah. Kamu tuliskan di ruangan yang disediakan. Dan kemudiannya pembayangnya tidak perlu diubah susunannya. Salin saja. Selesai. Dah selesai ke empat pantun. Dah pun melengkapkan 4 pantun. Cikgu harapkan kamu dapat menyiapkan kerja-kerja ini dengan lengkap dan cantik supaya tercapai objektif pembelajaran kita hari ini. Okey, seperti mana biasa, kalau dah siap, tulis dengan kemas. Hantarkan bukti bahawa kamu telah menyiapkan tugasan yang cikgu berikan pada hari ini dan kembalikan kepada cikgu untuk cikgu nilai dan cikgu semak. Okey, sehingga itu kita akan jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.